Baik, ini berita yang baru kami terima berhubung dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang hari ini sebulat suara membenarkan cabaran undang-undang seorang lelaki terhadap Seksyen 24 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Dan keputusan itu sekaligus mengenepikan Undang-Undang Syariah Negeri Selangor yang menetapkan seks di luar tabi'i sebagai jenayah. Dan dalam membacakan keputusan sebelah suara itu, panel 9 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan bahawa Seksyen 28 belum secara sah digubal oleh Badan Perundangan Negeri Selangor. Ini kerana undang-undang mengenai perkara yang dibahas dalam Seksyen 28 yang menyentuh mengenai seks di luar tabi'i hanya boleh digubal melalui Parlimen. Dan peruntukan syariah negeri itu juga menetapkan adalah satu kesalahan bagi umat Islam di Selangor melakukan seks di luar tabi'i. Kesnya melibatkan lelaki berusia 34 tahun itu dan dia ada memfailkan petisyen untuk mencabar keperlembagaan peruntukan undang-undang syariah Selangor yang mendakwanya atas tuduhan cuba melakukan seks luar tabi'i. Dan itu keputusan Mahkamah Persekutuan yang disebutkan melalui yang kita ikuti melalui aplikasi Zoom. Tapi untuk kita memahami apakah maksud ataupun makna di sebalik keputusan ini, kita nak bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Beliau merupakan pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Prof, bagaimana kita nak memahami keputusan Mahkamah Persekutuan ini mengenai soal kuasa untuk membuat undang-undang dalam konteks yang lebih besar? Adakah mungkin Prof melihat apa kepentingan keputusan ini, Prof? Assalamualaikum, Kaim. Saya rasa keputusan ini memang ditunggu-tunggu oleh pengamal-pengamal undang-undang, khususnya pengamal-pengamal undang-undang syar'i dan khususnya semua yang umat Islam, khususnya di negeri-negeri dari aspek pembagian kuasa undang-undang ni. Kita tahu bahawa sebagai sebuah negara persekutuan, maka kuasa membuat undang-undang itu dibagikan kepada persekutuan dan negeri punya kuasa membuat undang-undang agama Islam, benar agama Islam. Ya, kalau kita rujuk perkara 9 senarai 2 tu, senarai negeri tersebut, negeri boleh membuat undang-undang terhadap Islam mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah agama, kecuali perkara yang telah termasuk dalam senarai persekutuan. Ya, jadi kalau konteks undang-undang jenayah ni, Parlimen mempunyai kuasa secara umumnya membuat undang-undang jenayah, termasuklah undang-undang berkaitan dengan liwat. Tetapi negeri pun ada kuasa membuat undang-undang berkaitan dengan jenayah yang disebut sebagai perkara yang perkara yang berkenaan dengan perintah agama terhadap orang Islam. Jadi perintah agama itu atau precept of Islam itu telah ditafsirkan dalam kes-kes sebelum ni bahawa termasuklah undang-undang yang berkaitan dengan jenayah. Ya. Sebab itulah kita ada undang-undang zina, undang-undang liwat. Seperti dalam kes ini tentang undang-undang liwat di Selangor. Jadi dalam konteks ini, kalau nampak macam ada pertembungan, ya, ada kuasa Parlimen membuat undang-undang tentang liwat dan negeri pun membuat undang-undang tentang liwat. Jadi isu Seksyen 28 Enakmen Jenayah di Selangor ini, adakah pihak berkuasa perundangan negeri Selangor mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tentang liwat? Itu ialah isu yang utama dalam kes ini. Dan kita lihat bahawa tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan itu mempunyai implikasi yang besar kepada negeri-negeri yang memang telah ada enakmen kesalahan jenayah, termasuklah yang peruntukan tentang kesalahan liwat. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu ataupun seolah-olah pihak berkuasa atau pihak perundangan negeri itu tidak mempunyai kuasa setelah kes ini diputuskan. Itu adalah satu signifikan kepada keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pagi ini. Prof, kalau kita lihat daripada penghakiman ringkas yang diedarkan yang telah pun saya kongsikan bersama dengan Prof sebentar tadi. Pada pendapat Prof, apa perenggan ataupun paragraf dalam keputusan penghakiman itu yang Prof lihat penting yang bukan saja yang boleh memberikan kesan terhadap undang-undang syariah di peringkat negeri? Saya lihat ada dua perkara daripada keputusan pagi ini. Walaupun kita belum mendapat
penulisan atau keputusan penulisan yang penuh, tapi secara ringkasnya kita dapatlah apa yang substance keputusannya. Antara lainnya ialah kuasa negeri itu dalam membuat undang-undang jenayah yang telah ada pada parlimen itu adalah subordinate, adalah kedua penting berbanding dengan kuasa parlimen. Ya. Jadi dalam konteks senarai negeri itu, iaitu jadual ke-9 senarai 2 itu, maka kalau telah ada undang-undang yang dibuat oleh parlimen, iaitu kanun kesesaan yang kita ada tentang peruntukan untuk kesalahan liwat, maka pihak negeri tidak boleh membuat undang-undang sebegitu rupa atau undang-undang yang sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang saya lihat ialah maksud apa dipanggil sebagai perintah agama itu atau precept of Islam itu, walaupun mahkamah menerima bahawa termasuk juga kesalahan-kesalahan jenayah, tetapi tidak boleh melangkau kuasa parlimen di bawah senarai pertama ataupun jadual ke-9 senarai pertama tersebut, iaitu kuasa membuat undang-undang jenayah. Ya. So dalam konteks ini tafsiran digunakan atau prinsip yang digunakan iaitu text and substance ataupun kandungan utama dalam kuasa yang diberikan oleh perlembagaan itu perlu dilihat sama ada ia kuasa dijalankan dengan betul atau tidak. Itu saya rasa dua isu penting dalam keputusan pagi ini. Prof, melihat kepada Seksyen 28 yang disebutkan dan juga penghakiman justification daripada keputusan panel 9 hakim itu, adakah kita melihat kepada ruang penambahbaikan terhadap perundangan terutamanya di peringkat negeri? Okey, itu satu soalan yang baik. Ya. Pertama kita tengok implikasinya ialah bahawa kes ini menyatakan dengan jelas bahawa kalau ada peruntukan yang khusus di bawah kanun kesesaan bagi kesalahan-kesalahan jenayah ataupun mana-mana undang-undang lain, maka walaupun pihak negeri boleh membuat undang-undang tersebut yang sebegitu rupa, namun mestilah tidak bertentangan dengan apa yang telah wujud di dalam undang-undang yang telah dibuat oleh parlimen. Jadi bagaimana kita nak menambah baik ialah memastikan bahawa undang-undang yang dibuat di dalam negeri atau oleh pihak perundangan negeri itu tidak bertentangan dengan peruntukan di bawah undang-undang persekutuan. Cuma kalau kita lihat bahawa kalau lihat secara lebih mendalam maksud perintah agama itu, Islam sebuah satu agama yang komprehensif, bukan sahaja hanya kepada kepercayaan tapi kepada amalan hidup dan juga undang-undang. Jadi dalam konteks ini saya pada peringkat ini saya berpendapat amat sukar pihak negeri untuk membuat undang-undang yang komprehensif yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Dalam konteks ini kita boleh bercakap tentang hudud, bercakap tentang kisah dan taksir, dan selagi ia telah ada dalam undang-undang persekutuan, maka nampaknya sukar bagi negeri untuk melaksanakan undang-undang yang serupa, tapi dalam ruang lingkup agama Islam itu sendiri. Dan kesannya yang amat jelas kepada keputusan hari ini ialah pihak negeri, pihak perundangan negeri perlu melihat kembali enactment yang telah sedia ada yang peruntukan. Misalnya sebagai contoh kes tumbang muhrim, ya. Dan itu memang ada peruntukan dalam negeri dan dalam undang-undang negeri, dan juga ada dalam kanun kesesaan. Itu hanya satu dan mungkin ada banyak lagi contoh-contoh lain. Ya. Cuma apa yang negeri boleh teruskan ialah membuat undang-undang yang memang tidak ada dalam peruntukan undang-undang persekutuan. Misalnya minum arak, zina, khalwat, memang tidak ada, dan itu boleh diteruskan. Cuma peruntukan lain dalam enactment kesalahan jenayah negeri itu yang perlu diperhatikan kembali supaya ia tidak bertentangan dengan kuasa parlimen seperti yang dikatakan atau disebut dalam penghakiman dalam kes ini. Prof, dia menarik sekali perlu cakap mengenai ruang lingkup kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang syariah
Adakah ia hanya tertakluk kepada isu berkaitan jenayah saja ataupun ruang lingkupnya, skopnya lebih luas? Ataupun bagaimana, Seperti Prof? saya kata, ya, seperti saya kata tadi, perintah agama tu maksud precept of religion itu, precept of Islam itu luas, tidak boleh disempitkan dengan hanya mengatakan ia terikat kepada undang-undang jenayah saja, ya. Semua perkara yang berkaitan dengan precept of Islam, precept of the religion ataupun perintah agama. Kita lihat bahawa ada peruntukan tentang ajaran sesat, ada peruntukan tentang minum arak, ada peruntukan tentang judi dan sebagainya. Jadi isu-isu ini adalah isu kepercayaan, isu amalan sebagai seorang Islam, dan dia terletak dalam ruang lingkup kepercayaan agama itu sendiri. Cuma isunya ialah kalau ingin dibuat undang-undang berkaitan dengan kesalahan jenayah dan kesalahan tersebut telah ada dalam, misalnya dalam peruntukan undang-undang persekutuan, itu kanun kesusaan dan undang-undang jenayah lain, maka secara umumnya, secara amnya, maka negeri memang tidak boleh kalau kita ikut pada apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Prof, akhir sekali Prof, bagaimana masyarakat di luar sana perlu memahami keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan ini, Prof? Baik, apa yang jelas ialah pembahagian kuasa itu telah diberi satu ruang lingkup yang lebih terang, ya, berbanding dengan sebelum ini. Cuma itulah dalam konteks menerima pakai pembahagian kuasa sebagai satu prinsip yang penting dalam perlembagaan kita dan juga dalam prinsip sebuah negara berpersekutuan, ya. Dan dalam aspek bahawa Islam itu ialah kuasa negeri, maka seolah-olah negeri diikat tangannya, ya, dalam melaksanakan undang-undang Islam secara lebih komprehensif. So, saya rasa apa yang perlu difahami ialah setakat ini kita perlu menerima keputusan mahkamah tersebut, dan mungkin pada masa depan kesimpulan ataupun pencerahan pada isu ini bukan terletak kepada pentafsiran undang-undang, ya. Kita perlu melihat apa dipanggil sebagai mencapai kesimpulan yang lebih bersifat jangka panjang. Itu mungkin dalam konteks pindaan perlembagaan, mungkin kita perlu melihat juga dalam konteks perungkaian isu politik dan sebagainya, dan boleh yang dapat menyelesaikan isu ini dan tidak hanya terikat kepada peruntukan perundangan itu sendiri. Dan saya melihat dalam keadaan sekarang ini, saya melihat bahawa isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik untuk memberi lebih banyak ruang kepada negeri untuk melaksanakan peruntukan-peruntukan atau melaksanakan undang-undang Islam dengan lebih komprehensif. Prof, saya ada satu lagi soalan mengenai Seksyen 28 Undang-Undang Syariah Negeri Selangor yang menyatakan bahawa ia adalah menjadi satu kesalahan untuk melakukan hubungan seks di luar tabi'i. Jadi dengan keputusan ini, masyarakat di luar sana mungkin berfikiran bahawa ianya bukan lagi satu kesalahan, dan tanggapan ini sebenarnya salah. Okay. Jadi salah, mungkin ya. Prof boleh bantu untuk menjelaskan kepada kebanyakan, jika ianya dilihat dalam konteks yang sempit, ianya seperti yang disebutkan tadilah, nampak bukan lagi satu kesalahan, tetapi tidak begitu kerana ada lapisan undang-undang di peringkat persekutuan lain, Prof. Ya, betul. Kuasa polis untuk menangkap dan buat siasatan seluruhnya membawa ke pejabat pegawai negara adalah amat jelas, ya. Jadi dalam konteks ini di bawah kanun kesihatan memang ada Seksyen 377 misalnya, salah satu peruntukan mengenai kesalahan liwat ini. Itulah kesalahan yang jelas dan nyata dan memang tidak boleh dilakukan kerana itu adalah kesalahan jenayah. Cuma dalam konteks ini ialah kes ini dibawa di bawah satu enactment dan tidak dibawakan, dan saya tidak melihat masalah untuk membawa tindakan di bawah kanun kesihatan bagi kesalahan yang sama, ya.
Jadi maknanya kalaupun tiada peruntukan dalam Undang-Undang Negeri untuk satu perbuatan jenayah tersebut, maka ada peruntukan di bawah akta ataupun kod ataupun kanun kesisaan itu sendiri. Jadi tiada siapa boleh lari daripada melakukan kesalahan. Itu yang penting dan ia komprehensif. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, memberikan pandangan dan penjelasan pencerahan berhubung dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membenarkan cabaran undang-undang seorang lelaki terhadap Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor yang sekaligus mengenepikan Undang-Undang Negeri Selangor yang menetapkan seks di luar tabi'i sebagai satu jenayah. Dan penting untuk kita faham di sini, keputusan itu bukan bermakna bahawa unnatural sex ataupun seks di luar tabi'i bukan lagi satu jenayah di Malaysia, tetapi ia bermakna pihak berkuasa negeri ataupun undang-undang syariah negeri tidak lagi boleh enforce ataupun menguatkuasakan undang-undang tersebut, tetapi di peringkat persekutuan masih ada lagi undang-undang berkaitan dengan pelakuan luar tabi'i seperti Seksyen 377 yang Prof sebutkan sebentar tadi. Dan kita akan terus membawakan laporan mengenai perkara ini dari masa ke semasa. Tapi sekian saja terkini buat waktu ini. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.